Nombor 10A. Explain the formation of stationary wave. A stationary wave is formed by the superposition of two progressive waves of the same speed, frequency and amplitude but travelling in opposite direction. Untuk yang soalan B, a violin string has a mass per unit length of 0.01 kg per meter and experience a tension of 0.36 Newton. Calculate the wavelength of the string if it vibrates at a frequency of 8 Hz. So mula-mula saya bawa keluar information yang dia dah bagi. Lepas tu saya cari velocity of stretch string, dapat 6 meter per second. Lepas tu saya masukkan dalam formula V equal to F lambda untuk cari lambda. So lambda ni dapat 0.75 meter. Okay, betul. Untuk yang soalan C, the first overtone standing wave is formed in a 30 cm closed pipe. Sketch the wave and calculate its frequency. The speed of sound in air is 340 meter per second. Dia cakap dalam closed pipe, so saya guna formula Fn equal to NV over 4L. Lepas tu V dia dah bagi 340. Just masukkan dalam formula tu. Just masukkan dalam formula tu. N equal to 3. Masukkan dalam formula dapat 850 Hz. Bagi close pipe. Okay, close pipe kita guna formula close pipe ini. N sama dengan berapa? N dia start daripada 1, 3, 5, 7 sebab dia adalah close pipe, bermaksud dia punya harmonik adalah ganjil. So dia kata apa? First overtone. First overtone bermaksud N dia berapa? First overtone N dia adalah berapa? 3 ya? Faham tak? Yang lain faham tak? Okay. Sebab apa? Sebab yang ini selepas ni adalah harmonik. Satunya harmonik. Dia ada first harmonik, third harmonik, fifth harmonik dan seventh harmonik. So maksudnya harmonik yang second, fourth dan sixth tak wujud. Yang wujud 1, 3, 5, 7 harmonik je. Odd harmonik saja. Jadi kalau dia kata first overtone adalah dia punya N dia adalah 3. Jadi awak gantikan F3 sama dengan 3V over 2L. Calculate the frequency. Jadi N tu awak gantikan 3 lah. Maksudnya N ni awak gantikan 3 ya. Ni N dia 3. Ni 3 ya. 3V over 4L. So dapat 850 Hz. Betul? And then nak sketch, macam mana nak tahu sketch ni? Macam mana awak tahu dia sketch macam ni? Jadi bila awak sketch, awak boleh tengok kat sini. Dia untuk yang first harmonic, dia macam ni kan, first harmonic lambda per 4. Jadi second harmonic tak wujud. Ni first harmonic. Second harmonic tak wujud. So tambah lagi lambda per 4, maksudnya untuk second harmonic. And then ini adalah third harmonic. Okay? Betul tak? Macam ni. Macam ni. So bentuk dia macam ni. Macam ikan. Ni kepala ikan. Okay. Sebab dia lambda per 4, 3 lambda per 4. Ni lambda per 4. 1 lambda per 4. First harmonic. Ni 2 lambda per 4 tak wujud. Second harmonic. 2 lambda per 4 tak wujud. And then terus 3 lambda per 4. Third harmonic. Okay, so kena ingat. First overtone adalah third harmonic. Jadi 3 kali lambda per 4. Maksudnya 3 kali lambda per 4. Boleh faham tak? Nak lukis macam mana? And then labelkan not, anti-not. Okay, ada masalah tak nak lukis ni? Nak tahu macam mana berapa kali dia punya lambda tu. So kena lukis dulu yang lambda per 4 dulu ni. Okay, sebab dia adalah closed pipe. Closed pipe maksudnya satu yang close ni akan wujudnya N. Yang open tu akan wujud anti-not. Okay? So akan dapat lambda per 4.
dia punya length dia. Okay, kelas okey tak? Yang lain okey? Boleh faham tak? Faham, madam. Boleh, madam. Okay, next. Nombor berapa? Nombor 12. What is a Doppler effect for sound wave? So Doppler effect refers to the change in a wave frequency during the relative motion between a wave source and observer. Lepas tu B, a car travelling at 25 meters second emits a sound of frequency 1100 Hz approach a stationary observer. Calculate the apparent frequency of the sound heard by the observer. The speed of sound is 340. So saya keluarkan dia punya VO, VS semua kat tepi ni. So VO dia 340, 325. Tu speed of observer dia kosong sebab dia stationary observer. And then apparent frequency kita nak cari, source frequency dia bagi. So saya lukis and then dia kata kat sini dia approach kan. So dia pergi ke V ni. Betul tak, madam? So saya lukis ni, so saya masukkan dalam dia punya equation dia. So V tolak VS. Madam, saya guna yang konsep yang kalau dia sama direction, saya tolak kat bawah. Okay, boleh. So masukkan, so dapatlah jawapan 1187. Okay, tak kisahlah awak nak guna konsep apa, yang penting awak faham. Okay, sebab konsep ni ada dalam nota awak kan. Konsep ni bila VS ni dengan V ni sama arah, awak buat tolak. Sebab kenapa awak kena lukis macam ni? Sebab VS yang menghasilkan sound kan. Sound tu bergerak ke arah observer. VS bergerak ke arah observer, and then sound tu pun bergerak ke arah observer, so dia akan sama arah, so awak tolak. Okay, kalau saya ajar, saya fikir logik je kan. Kalau move towards ke arah, maksudnya awak nak dengar bunyi kuat, bawah akan jadi tolak. Itu je kalau saya lah. Ikut awak. So tak payah lukis, maksud tak boleh lukis. Okay, awak fikir logik je. Formula memang dah ada dalam list of formula. Dia nak fikir logik bila dia move towards the observer, so awak akan dengar bunyi kuat, bawah dia akan jadi tolak. Itu sajalah yang kalau ikut maksud saya. Logik kan? Tapi kalau awak nak ikut cara ni, ikut terpulang kepada awak. Yang mana faham kan? Okay? 13A tu, how does sound intensity change with distance from a point source? So jawapan dia, the sound intensity is inversely proportional to the square of the distance from a point source. Okay, jadi awak boleh buat dalam bentuk macam ni kan, betul tak ni? Betul? Ya, untuk B tu keluarkan dia punya information. So dia punya speed of sound 1530 ms negatif 1. Dia punya speed of source 8 ms negatif 1. So dia punya, lepas tu masukkan dalam tu, dalam formula dia tolak sebab dia dalam soalan tu dia cakap approaching another stationary. Dia perkataan approach kan? Okay. Lepas tu masukkan nilai dapat 1407.36 Hz. Okay, good. Okay, soalan ni dia kata how does intensity change from a point source. Jadi awak boleh kaitkan dengan formula intensity is equal to power over area. Kan? Betul tak? Area pula adalah 4 pi r square. Jadi P ni constant. Ni constant. Yang ni pun constant. 4 pi ni constant. Jadi I is inversely proportional to r square. Okay. Okay, yang ni submarine travel. Ni dalam water lah. Maksudnya that's why kita gunakan speed of sound in water. Maksudnya ni adalah V. V, speed of sound. Kita tak boleh ambil dekat air lah, ambil kat water. Kalau kat air 330, 340 kan. Ni kita ambil V dia adalah speed of sound in the water. Okay. Jadi yang ni dia dah beritahu speed. VS dah ada dah ni. Speed of submarine, VS dah ada. And then inilah source dia. So dia kata dia berkataan approach, so tolak lah kat sini. Approach tak akan dengan bunyi kuat, so ni akan jadi tolak. A progressive wave is described by y equals to 5 sine 2 pi bracket tan t minus x over
y, x over 5, where x, y are in cm and t in seconds. Calculate the speed of wave. From the general equation, we can know that a equals to 5 cm, f equal to 10 s negative 1, and lambda equal to 5 cm. But Roman 1 la speed of wave, so v equal to f lambda. So 5 times 10 times 5, we get 50 cm s negative 1. Okay. Roman 2 la vibrational velocity. So v Okay. equals to dy over dt. We differentiate kind the equation. So I got under cos 2 pi bracket 10t minus x over 5. Value I got 314 cm as negative 1 as vibrational velocity. Seterusnya soalan B, madam. A wire of mass 30 gram is stretched between 2 points 100 cm apart with tensional force of 70 Newton. When the wire is plugged, standing waves are formed in the wire. So Roman 1, they ask for fundamental frequency and third overtone frequency. Ni dia. Oh, that is. So the distance from node to node is equal to lambda over 2, which is equal to L. So lambda kita dapat 2L. Okay. Equation for fundamental frequency is equal to V over lambda. So V over 2L. Substitute, we can write the velocity in form of square root of T over okay. Seterusnya substitute value 4.15 hertz for fundamental frequency. Seterusnya third overtone distance. This bawah sikit mana? Okay, this is for and node to node equals to L. So apply the same equation, V over lambda 3 because third overtone. So we compare the fundamental frequency equation dengan third overtone equation. Kita dapat third overtone equals to 4 times the fundamental frequency. So we harap baca untuk dapat. Okay. If the tensional force of wire is double, determine the new fundamental frequency. So we use ratio here. So new fundamental frequency is equal to fundamental frequency square root of T2, which is when tension is doubled over T1. So T2 to T1. So we can cross out. We get square root of 2. Darab dia nama dia. Okay. Soalan 14A ni, saya harap awak faham lah, ini adalah progressive wave. Daripada ini bermaksud apa? Awak bandingkan dengan, nampak ni 2 pi F. Maksudnya F tu adalah 10. And then lambda pun dah ada. Maksudnya ni awak bandingkan dengan formula Y sama dengan A sin omega T tolak KX. Omega kan sama dengan 2 pi F. Omega sama dengan 2 pi F T tolak K sama dengan 2 pi per lambda X. Jadi ini Priyanka dah keluarkan, nampak tak? Maksudnya 2 pi dah keluar, nampak 2 pi dah keluar. So F tu dia bawa masuk ke dalam. Macam ni kan? 2 pi tu mana dekat luar kan soalannya. Jadi dia masukkan F dan X per lambda. X per lambda ni. Sebab 2 pi ni kita dah keluarkan. Tu faham tak ni? 2 pi ni kita keluarkan, yang tinggal FT dengan X per lambda ni. Jadi terus direct awak dapat nilai frekuensi adalah 10. Lambda adalah 5 cm. So dapat nilai speed of wave ini dalam sentimeter ya. Jangan awak tulis dalam meter.
Sebab soalan dah dibagi tahu dalam sentimeter ni. Jadi speed awak dalam sentimeter. Kalau awak nak tukar pada meter berapa? Tengah je kan. 1/5. Jadi jawapan boleh dalam sentimeter ataupun meter per second. Okay. Next, vibrational velocity ni kena differentiate lah dy over dt. So bila awak differentiate awak akan dapat A omega V sama dengan A omega cos. Cos maksudnya awak salin balik tadi. Cos 2 pi awak ni 10t tolak x per 5. Nampak tak? Jadi A omega. A darabkan dengan omega, mana omega? Omega awak berapa? Omega 2 pi 10. Tu tak omega, mana omeganya? Omega T adalah 20 pi. Omega adalah 20 pi. Betul tak? Omega dia 20 pi. Betul? Omega sama dengan 20 pi. Mana dapat 20 pi? Sampai sini dah. 2 darab 10. Ni adalah omega. Kan? Omega adalah 2 pi F. Ni adalah 2 pi F. 2 darab 10, 20 pi. So 20 pi. A omega, A adalah 5. 5 darabkan dengan 20. Sebab yang ni dia ni ada A omega. Ni adalah omega awak kan. Okay. So dapatlah 100 pi. Okay. And then awak salin balik yang dalam ni. Okay. So gantikan T, masa T kosong. Ni apa? Sentimeter. So awak gantikan X di sini lah. 5 cm. T ni awak ganti kosong. Jadi kosong. So guna mode apa? Mode radian. Mode radian. Betul tak? Guna mode radian. Sekali lagi awak akan dapat sentimeter juga. Okay. Okay, B ni pula sebenarnya senang je kalau awak tak perlu nak derive macam ni. So maksudnya Priyanka ni dia bagus dia derive balik. So kalau awak tak nak derive, kita nak jimat masa. Dalam exam kita nak jimat masa kan. So tak perlu nak derive sebenarnya. Okay, bagus derive ni. Memang bagus pun kan. Maksudnya awak faham lah. Keluarkan tu info. Info mass 30. Dah ada dah info. Tukar pada kilogram. Jangan lupa kilogram. And then 100 tukar kepada meter. Okay. And then apa lagi? Force dah ada 70 Newton. So jadi kata stretch wire. Wire. Bila wire saja guna formula yang wire ni. Ni. Wire ni. Fn sama dengan N per 2L square root T over mu. So tak perlu nak derive lagi. So yang ni ni dia. So dia kata fundamental. Fundamental ni bermaksud first harmonic. First harmonic tu adalah fundamental. Jadi terus guna formula. Ni adalah F1. Terus guna formula ni. Iaitu F1, Fn. Fn sama dengan N over 2L square root T over mu. Nampak yang ni Priyanka dia derive. So baguslah derive kan. Jadi mu ni adalah mass per length. Ni. Mu ni adalah mass per length. Okay, jadi N dia adalah nombor yang semua harmonik ada. Jadi fundamental adalah N1. So ketika 1. Okay, L pun dah ada 1 meter. Ni. Mass per length. Mu ni adalah mass per length. Mass dalam kg per length. So dapatlah F1. So fundamental tu adalah first harmonic. Dapatlah ni. Jadi bentuk dia adalah ni. Ni adalah bentuk bagi fundamental frequency. Bentuk yang paling asas. Bila wire kita fix kat hujung-hujung. So kat hujung akan jadi knot, knot. Ni anti-knot, anti-knot. Jadi L dia adalah lambda per 2. Okay. And then awak kena cari pula third overtone. Okay, third overtone ni sebenarnya awak tak perlu nak derive balik. Macam Priyanka ni dia derive balik. So tak ada masalah, betul sebenarnya. Okay, nak senang kita nak jimat masa, terus guna formula ni je. Kenapa? Third overtone. Okay, third overtone kan dia start daripada N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah fundamental. Ini adalah yang paling asas, fundamental frequency. Jadi selepas fundamental adalah overtone. Ini adalah first overtone. Ni first overtone. First overtone. Second overtone.
Ni third overtone, fourth overtone. Boleh faham? So, dia kata apa? Third overtone. Third overtone. Jadi kalau third overtone, N dia berapa? So, third overtone, N adalah 4. So, kena tambah ni. Third overtone N sama dengan 4. Jadi, awak gunakan formula yang saya ajar iaitu Fn sama dengan NF1. Okay? Jadi, Fn tu adalah number of harmonic. Dia adalah harmonic yang keempat. Third overtone adalah fourth harmonic. Jadi, third overtone adalah fourth harmonic. Jadi kalau 4 harmonik, F dia 4 lah. F4 adalah 4 kali F1. Terus saja guna ini. 4 kali F1. Faham tak ni? Yang ni sebab dia awak gunakan 3 ni sebagai overtone. Simbol ni sebagai overtone. Tapi kalau yang saya ajar yang semalam saya ajar, saya guna formula ni. Maksudnya N ini menunjukkan harmonik. Jadi ini pun sama. Kalau sini 4, sini pun 4. Satu ni sebab awak anggap FO. Sebab tu awak start daripada kosong. Kan? Ni kosong, ni 1, 2, 3 ni menunjukkan dia punya third overtone adalah N dia sebenarnya 4. Jadi ikut yang ni pun lagi senang ikut saya punya ni. So maksudnya ni adalah F1, kalau 1 ni 4 lah. Okay? Guna saja fundamental awak anggap sebagai FO. Tapi saya anggap sebagai F1. Frekuensi yang pertama iaitu first harmonic. Jadi kalau dia kata third overtone 4 harmonic, jadi awak dapat 4 harmonic. 4 harmonic maksudnya ni first harmonic. Lambda berdua. Jadi kalau harmonic yang keempat, dia akan tambah lagi lambda berdua. Second harmonic, tambah lagi lambda berdua. Third harmonic, tambah lagi lambda berdua. Fourth harmonic. So awak akan dapat bentuk ada 4 loop. 4 kali lambda per 2 maksudnya 4 harmonik. Nombor ni, nombor yang awak darabkan dengan lambda per 2 ni adalah nombor harmonik yang keempat. Yang kat luar ni adalah harmonic number. Harmonic. Jadi third overtone ni bersamaan dengan fourth harmonic. Jadi bila fourth harmonic, F4 sama dengan 4 kali F1. Ini adalah F1. Okay, yang ni tension dia double. Dia nak new fundamental frequency. So gunakan konsep ni lah. F directly proportional to tension. Kenapa? Sebab mu ni constant. Nampak tak? Formula F ni, yang ini. Formula ni directly proportional tension. Square root. Sebab length constant. Mass constant. Mass per length ni constant. Jadi frequency is directly proportional to square root T sahaja. Ni. Jadi awak buat ratio sahaja. T2 ni awak dah 2 kali ganda. So dapatlah ni. Okay. So dapatlah ni. Gantikan je lah. F0 awak adalah F1 tadi lah. F1 tadi. Okay. Kan? So C, a stationary loudspeaker radiates sound with a frequency of 1000 Hz uniformly in all directions. At a distance of 4 meter, the intensity of sound is 0.95. So from this, I keluarkan all the information first. Fs is 1000 Hz and R, which is the distance, is 4 and the sound intensity is 0.95. First it was to find the power of loudspeaker. So for that I use the formula of sound intensity, which is I equals to P over 4 pi R square, and I substitute all the value inside, and the power of loudspeaker saya dapat 191.01 watts. Okay. Yang bergerak, yang stationary siapa? Stationary loudspeaker. Sekejap. Sound heard by a child. Yang approve siapa? Cakap he approve tu. So sekarang ni jangan terbalik ya. Macam terbalik jawab ni. Ni betul dah. Okay, sekarang loudspeaker tu stationary. So yang 10 ni speed apa sebenarnya ni? Nampak? Frequency of sound heard by a child if he approach the sound. Nampak tak? Nampak macam tu. Apa dia yang silap awak?
V ni V bagi apa? V ni V bagi apa? Sekarang yang stationary tu apa? Stationary is the speaker. Speaker tu menghasilkan sound kan? Source dia bergerak ke tidak sekarang ni? Source bergerak ke tidak? So source yang kosong. Faham tak? Konsep ni salah. Jadi source awak kosong. Betul tak? Betul? Faham tak ni? Yang bergerak sekarang child. Sound heard by a child if he approach the sound at a speed. So maksudnya 10 ni adalah V bagi apa? Observers. 10. Jadi bila approach awak akan dengar bunyi yang kuat. So yang ke atas ni awak kena tambah ke tolak. Sekarang persamaan ke atas yang ada, bawah akan jadi V sahaja. Betul tak? So jadi awak dah silap konsep. Ni maksudnya dah silap dah konsep ini. Jawapan pun silap. Okay, kita kena formula apa? Atas akan jadi apa? V tambah VO lah. Over V. Over V. VS dah kosong. Betul tak? Darab FS. Betul, kelas? Betul. Okay, cuba kira balik semula. Berapa? V 330 tambah 10 bahagi 330. Sudah berapa jawapannya? Cuba kira. Cik T. Darabkan dengan 1000. 1030. Kan lain jawapannya tu. Point berapa? 3 kan? Jawapan awak berapa? 1031 kan salah tu, silap tu. Okay. So kenal pasti yang mana yang bergerak, yang mana stationary. Sekarang nampak tak loudspeaker tu stationary. Jadi BS awak yang kosong. Observer ni adalah child ni. Dia observer sekarang yang bergerak ke arah speaker tersebut. Jadi yang inilah. Faham konsep? Okay, untuk soalan 8 ni, figure 10.2 shows a loudspeaker at emitting sound wave of frequency 205 Hz in front of a closed pipe P. The length of the pipe is 2 meter and it's open and is at position X equal to 0. The air column resonates at fifth harmonics. So, untuk A, draw the stationary wave pattern formed in the air column at its fifth harmonic. Label all the notes and antinodes at their respective positions. So untuk A tu itulah lukisannya. Saya teruskan untuk V pula, the maximum amplitude of the stationary wave formed in the pipe is 0.02 meter. Calculate the amplitude for a particle at X equal to 0.3 meter. Neglect and correction factor. So max amplitude dia equal to 0.02 meter and sekarang kita nak amplitude dia kat X equal to 0.3 meter. Pertama sekali saya cari dia punya K. K tu 2 pi over dengan lambda. Lambda dia yang apa? Ni. Yang kat sebelah tu. For L bagi dengan 5. Saya dapat 1.6 meter. Masukkan kat yang formula K tadi and K equal to 5 over 4 pi. Lepas tu guna yang formula A cos KX tu. So masukkan nilai yang amplitude tadi 0.02 cos 5 over 4 pi X. So X tu kita substitutekan dengan yang kita nak cari tadi 0.3 meter. So akan dapat 7.65 kali dengan 2 negatif 3 meter. Okay. So C pula, write an expression in terms of time T for the displacement of the particle in stationary wave. So formula dia Y xt equal to A cos kx sin omega t. So omega d equal to 2 pi f.
masukkan nilai F tadi 205 dan akan dapat 410 rad per second. So masukkan je nilai yang kita ada. So akan dapat y xt equal to 0.02 cos 5/4 pi x sin 410 pi t. Okay, good Puteri Anis. Okay, kita lihat ini macam mana kita nak tahu bentuk dia macam ni. Senang sahaja. Okay, so dah keluarkan info kan, dia adalah closed pipe. Okay, closed pipe. Kan kita guna formula apa? Kalau closed pipe sahaja, kita akan automatik tahu Fn sama dengan NB over 4L. N start daripada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya lah kan. Dia adalah harmonik yang ganjil. Okay, so dia kata fit harmonik. Maksudnya N dia berapa? Kalau fit harmonik, N dia berapa? Adalah harmonic number. Harmonic number. Nombor tu sendiri yang harmonik. Jadi kalau fit harmonik, 5 lah. Fit harmonik. So maksudnya yang ini kan. Ni fit harmonik. So dia tidak ada fourth harmonik, tak ada second harmonik. Dia tak wujud. Dia wujud fit harmonik. Jadi kalau fit harmonik bermaksud 5 kali lambda per 4. Maksudnya length dia sekarang 5 kali lambda per 4. Kenapa lambda per 4? Sebab kan kalau kita buat satu dia punya bentuk yang pertama sekali, bentuk lambda per 4. Tahu kan lambda per 4 macam mana? Kan kalau buat macam ni. Okay, kan kita buat macam ni kan. Okay. So yang ni daripada sini ke sini adalah lambda. Betul tak? Sebab kalau kita bagikan dengan 4. Macam ni kan. So awak akan dapat bentuk ni lah lambda per 4. Kita bagi 4 kan. Kita bagi 4 sini. So yang ni adalah lambda per 4. Betul tak? Kita bagikan 4 segmen. 1, 2, 3, 4. Kita dapat lambda. So inilah dia bentuk yang pertama sekali. First harmonic. Sebab dia close pipe. Satu tutup, satu buka. Kalau tutup maksudnya sini not, sini anti not. So lambda per 4. So kalau kata fit harmonic ada 5 kali lambda per 4. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 sinilah. Awak bahagikan kepada 5. Awak buat bentuk yang banyak-banyak macam ni. Senang aja kan. Kalau awak nak tak tahu fit harmonic tu gambar ajar dia macam mana, awak buat sahaja bentuk wave yang panjang-panjang macam ni. Buat sahaja. Okay. So awak buat macam ni pula. Okay. And then awak potong. Ni untuk adalah ini sebab dia not, sini anti not. Ini adalah lambda per 4. First harmonic. Lambda per 4. So 5 lambda per 4, awak potong lah jadi 5 kan. Ni 1 dah potong. Ni 2, 3, 4, 5. So sampai sini je lah awak punya gambar. Nampak tak sampai sini je? So ada berapa loop? 1, 2. Lepas tu sampai sini. Ni ada 1, 2. Hujungnya anti knot. Nampak tak sampai sini je? Apa tu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kata fit harmonic, dia ada 5 potongan lambda per 4 tu. So dapat ni. Nampak? 1, 2 harmonic tak wujud. Lepas tu 3, 4, 5. Nampak tak? Ni first harmonic. Ini lambda per 4 lagi. Second harmonic tak wujud. Third harmonic. Fourth harmonic tak wujud. Fifth harmonic. Okay? So panjang ni adalah 5 lambda per 5 kali lambda per 4. Okay. Tapi soalan dia nak awak labelkan notes dan anti-note at their respective position daripada sini. Okay. So that's why awak kena tahu lambda tu berapa. Lambda tu 1.6 meter. Nampak tak? 5 lambda per 4 ni bersamaan dengan 2 meter. Betul tak? Panjang dia, L dia 2 meter. That's why awak akan dapat lambda sama dengan 1.6 meter. 4 darab 2. 4 darab 2 bagi 5 kan? 4 darab 2 bagi 5. So dapatlah 1.6 meter. So kat sini berapa pula? Lambda per 4 berapa? So lambda per 4 berapa? 1.6 bagi 4 berapa? 0.4. 0.4 betul tak? So label lah kat sini 0.4.
684 yang pertama. So kat sini labelkan 0.4. Okay, kemudian yang sini pula tambah lagi dalam 84. 0.4 tambah 0.4 berapa? Tambah lagi dalam 84 kan? 0.8. Tambah lagi dalam 84 kat sini 1.2. So maksudnya ni 0.4. Ini 0.8. Kat sini 1.2. Yang ni 1 point. Tambah lagi 0.4. 1.6. So tambah lagi 0.4 dapatlah 2 kat sini. Kan? Logik kan? Nampak? 2. Jadi 1 lambda yang daripada sini ke sini 1 lambda 1.6. Nampak tak ni? Lambda dia adalah 1.6. Lambda 1.6. So lambda adalah daripada antinode ke antinode lagi adalah lambda. So ini adalah lambda. Boleh faham tak ni? So sebab tu sebab soalan dia suruh awak label node dengan antinode. Nampak tak? Node. So ni antinode yang kedua. Antinode. Ni node 1.2. So antinode pula 1.6. So node pula 2. Unit dia meter meter. So dah beritahu dah daripada kosong ni ke sini. So berapa position bagi node. Apa position bagi antinode. And then node seterusnya. Antinode seterusnya. Okay? Next ni maximum amplitude kita guna formula amplitude lah. Ni adalah formula amplitude yang ni. Ni formula general equation awak tadi bagi standing wave. Kita ambil formula amplitude yang ada X ni. Jadi maksudnya awak nak cari maximum amplitude. Maximum amplitude kita guna formula ini. Y sama dengan A cos KX. Y ni awak nak cari. Ni adalah Y dia. Y tu adalah amplitude. Amplitude pada komponen Y. Komponen Y. Komponen Y ni. Ni adalah amplitude. Untuk standing wave, amplitude dia tak sama. Paling maksimal adalah antinode. Jadi amplitude dia berapa ni? Kita nak tahu dia. Ni Y ni against X kan. Awak nak tahu amplitude dia berapa pada kedudukan 0.3 ni. 0.3 ni X dia 0.3. 0.3 berapa amplitude dia? Okay. So gunakan formula ni. Dalam mode radian jangan lupa mode radian. Radian, so dapatlah jawapan ini. Okay. Ni Yang ini awak kena kurungan sini. Maksudnya awak cos ni adalah cos untuk keseluruhan ini. Faham tak? Jangan awak cos ini awak darabkan dengan X pula, salah. Maksud cos ini untuk keseluruhan yang ni, function ni. Awak jangan cos ini saja. Lepas tu awak darabkan cos sama salah. Awak jangan coskan ini saja. X ni pun sekali dalam cos tersebut. Faham tak? Amir? Sekejap madam. Maksudnya cos ini untuk keseluruhan ini. C pula awak kena write expression in terms of time t for displacement of particle in stationary wave. Jadi gantikan saja. K awak dah tahu, K 5/4 pi ni awak boleh buat dalam bentuk perpuluhan, bermaksud K adalah 5/4 pi. Awak boleh buat dalam 1.25 pi pun okey. Omega pula awak kena gantikan dalam setampai juga. Frekuensi dah ada ni. Frekuensi ni gantikan, so dapat 410 omega. So substitute saja. Amplitude dah ada. So yang ni sama ada 1.25 pi pun boleh ataupun ni pun okey, tak ada masalah. Sin omega t. Okay? Question 10. Figure 10 shows a narrow cylindrical tube filled with water and forming a 34 cm air column. When blown at the open end, a loud sound can be heard. Soalan A, explain the production of the loud sound. Jadi first point, if the air in a pipe that is closed at one end is disturbed by a source of sound, a progressive longitudinal wave travels along the air column and is reflected at the end. At its end to form a stationary longitudinal wave. Second point, the pattern of the stationary wave produced have its node at the close end, while its antinode is located at the open end. Jadi untuk pattern stationary wave ni, node dia ada kat
hujung yang terbuka. Whereas anti-note dia dekat note dekat bahagian tutup. Anti-note dekat open air yang terbuka. Third point, when the frequency of the source of sound coincides atau bertembung with the fundamental frequency FO of the air column, resonance takes place. Therefore, a sound of high intensity is produced. Okay, good. Alright. Okay. Lagi. Panjang jawapan dia. Okay, good. Next. Jadi untuk question B, given the velocity of sound in the air is 340 meters per second, calculate the frequency of the loud sound. Scroll bawah. Okay. Jadi at first kita keluarkan nilai length tube tu 34 cm, lepas tu convert jadi meter 0.34 meters, velocity of sound 340 meters per second. Jadi cari lambda sebagai formula 4 bagi 1 darab dengan length dapat 1.36 meters. Itu Ni apa ni? 4, 1, apa tu? 4 bagi 1. Bahagi 1. Kenapa bagi 1? Saya buat slash tu. Oh, 4 bagi 1. 4 bagi bagi 1. Kenapa bagi 1 Ni saya jumpa internet. Saya cakap internet. Ya Allah. Tapi Tak perlu awak tengok internet. Tengok saja nota. Dah ada dah kan? Ni untuk close pipe. Ni, ini saja. Kan? Betul tak? Ya. Okay. And dia 1. Nampak terus saja guna. 1, nampak 1. 4L. Nampak tu je. Nampak tak? Tak perlu awak nak tak tengok, tak perlu nak dia buat ni. Tak payah. Jadi yang tak dia guna formula. Okay. Okay. Soalan ni dia tak mention overtone berapa. Jadi saya assume cari fundamental frequency je, FO. Jadi guna formula V over 4L, substitute nilai dapat frekuensi 250 Hz. Okay, so sebenarnya Farid ya, tak perlulah awak nak ni, buat ini. Tak payah pun tak apa. Just gantikan formula ni saja. Kita anggap sebagai 1 je. Dia kata first, yang paling asas, paling awal kita dengar. Okay, maksudnya frekuensi yang paling awal dulu kita dengar. Laksa ni maksudnya, ini kita dengar first saja. Dia tak beritahu apa-apa kan. So maksudnya kita ambil frekuensi yang paling asas sekali. And dia 1. Just guna saja formula ni. Awak tak perlu nak research tak perlu nak Google dah. Sebab dalam ni memang dah ada dah formula bagi close pipe. Ni adalah close pipe. Memang dah ada dah close pipe. Jadi N dia 135. So kita ambil 1 saja. Nampak tak? 1V over 4L. Kan tidak L dia ni L dia 0. Ni 0.34 darab dengan 4 dapat 1.36. Boleh faham tak ni? Okay, boleh faham? Okay? Boleh? Okay, habis dah yang ni. Panjang berjela pun boleh terima. Okay, betulnya ambil ini saja pun tak apa. Okay, when kat open air ni dia blown kan. So maksudnya yang the frequency of sound source ni coincide dengan fundamental, so akan dengar bunyi yang kuat. Okay?